Nak mula dengan your 8.1 tutorial. Oh, I forgot to share. Okay. So, I have my 8.1 tutorial sebab ada 2-3 orang message tanya nak jawab macam mana. So, saya nak ajar bincang siap-siap. So, your 8.1 we have talked about it last week. Banyak pasal teori. And over here, define reversible reaction. So, reversible reaction janganlah jawab kat saya arrow dia macam mana. Okay. Your reversible reaction is because it's a chemical reaction that have forward and reverse reaction. Okay. Reaction. So, macam biasa boleh letak point form tapi make sure point form tu ayat yang lengkap. Okay. Chapter ni adalah chapter yang tak banyak teori dia sikit je, dia banyak pada calculation tapi dia mesti akan mula soalan tu dengan define something, define state characteristic, takkan lari daripada benda ni lah. Alright, soalan pertama A dia tu takkan lari daripada benda ni. So, B, state the two characteristic of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium yang kita bincang last week ada 4 karakteristik tau. Closed system, alright, closed system, reaction will be ongoing, reaction will not stop even after achieve equilibrium. Lepas tu rate of forward reaction equal to rate of reverse dan juga concentration remain constant atau unchanged. Dan yang mana yang dua utama yang saya rasa kamu paling senang nak betul ataupun paling tepat adalah the rate and also the concentration. Okay. Closed system tu adalah syarat. Bukan, not really a characteristic, dia adalah syarat. Okay. So, rate of forward and rate of reverse reaction are equal. Okay. So, yang ni yang pertama. Yang kedua adalah concentration. So, boleh guna simbol concentration terus. Tak perlu tulis perkataan concentration pun saya terima. Sebab memang simbol square bracket tu kita terima. Concentration of reactant and concentration of product remain unchanged. Okay. Remain tak berubah. Remain unchanged. If you remember your graph, kita akan tengok graph balik sedikit hari ni. If you remember your graph kamu lepas time equilibrium tu dia jadi flat. So the concentration remain unchanged. Okay, senang lah. Tak ada apa kat sini. Cuma nak bagi tahu jawapan apa yang saya prefer sebagai jawapan yang lebih tepat tu. Alright, next over here. Yang ni kita akan tengok hari ni banyak law of mass action. Okay, law of mass action ataupun law of chemical equilibrium is what we are going to talk about for today and until tomorrow, and depends on cara kamu tekan calculator. Saya ada isu budak saya tekan calculator banyak masalah. Kelas malam memang belajar tekan calculator je. Sampai saya pegang calculator ni. Okay, semua pegang kurungan. Okay, tekan kurungan, tekan 0 point berapa. Lepas tu tiba-tiba dapat jawapan. So tekan lagi tak dapat pun besok. Okay, lain kali sebelum masuk matrik kena ada test tekan calculator. 200 soalan tekan betul, dapat A baru boleh masuk matrik. Nah, kalau tak, teruk tu yang apa ni tekan calculator. Aku pun tak tahu apa masalah. Alright, state the law of mass action. So, if you read the notes ataupun kalau kamu tengok video, law of mass action is actually your K. Okay, your KC paling tepat. Okay. Kalau kamu baca ayat dia, it's actually the concentration of your reactant over product atau product over reactant. Siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Nita? Product duduk atas, reactant duduk bawah. Yeah, forever. Konsep yang kita akan belajar hari ini adalah forever product duduk atas, over reactant duduk bawah. Okay, we'll talk about that a lot. So, dia adalah product duduk atas, dan reactant duduk bawah. Memandangkan saya guna simbol KC kat sini. Memandangkan saya guna simbol KC kat sini. C represent what, Haziq? Concentration. Concentration. Haziq, saya ada soalan sebenarnya. Okay. Pakai kopiah sebab tak gunting rambut ke sebab memang insaf Sat? Tak gunting rambut. Okay, so the C over here is concentration. Therefore, your product adalah concentration, your reactant adalah concentration. That's why you have the square bracket. Bear that in mind, concentration, kita memang guna square bracket. Sebelum ni kamu tak pernah kisah pasal bracket tu tau.
Tapi kat sini saya sangat kisah pasal bracket tu. Okay. And last but not least, KC saya tak lengkap. Apa lagi yang kena ada kat situ, Fatin? Coefficient. Coefficient. Coefficient akan jadi to the power of it. Coefficient akan jadi to the power of it. Sebab tu, sangat-sangat penting untuk ada your balance equation. Sangat-sangat penting untuk ada your balance equation. Okay. So the balance equation over here I have adalah aqueous dengan coefficient yang dia dah bagi. Okay, that is the general thing. Soalan minta state. Bila perkataan state, bermakna kamu kena tulis dalam bahasa Inggeris. Tapi untuk make sure saya tak nak kamu hafal. So bila tak nak kamu hafal, cara paling senang, tulis dulu formula dia. I have my KC. My KC over here is my product. So product macam Nita cakap, product. Fatin kata coefficient. So concentration of C to the power of C and concentration of D to the coefficient of D. Product over reactant A to the power of A, B to the power of B. That is your KC. That is the correct formula of KC yang forever akan dapat 1 markah. Okay? So kalau soalan minta state, dia nak dalam bahasa Inggeris, dia nak dalam ayat. Nak tulis macam mana? Senang je. Tulis apa yang kamu tulis ke atas. KC adalah equilibrium constant at concentration ataupun of concentration. Alright? So tulis yang tu, that is your KC. KC equals to what? Of concentration is equal product. Product dalam bentuk apa? Concentration is concentration of product. Alright? Bahagi. Bahagi boleh guna perkataan dy over ratio 2. Tak kisah. Janji dia adalah bahagi. Alright? Over concentration of reactant. Lepas tu coefficient kan? To the power. To the power of its coefficient. So saya tak nak kamu hafal. Alright? Saya tak nak kamu hafal. Saya tak suka kamu hafal. So cara senang adalah tengok apa yang kamu tulis. So apa yang kamu tulis, kamu akan ulang benda ni untuk mungkin 3-4 jam for this entire 1 week and also probably, hopefully we can finish 1 week lah. Okay? So kamu akan tulis KC, KP tak berhenti. Product over reactant, product over reactant, product over reactant. So benda ni kamu tulis banyak kali, kamu akan ingat eventually. Ayat kamu ikutlah kamu nak guna ayat apa pun. Janji ayat kamu dalam bahasa Inggeris, janji ada perkataan concentration of product over concentration of reactant to the power of its coefficient. So tak perlu hafal ayat yang gempak-gempak tu. Alright, janji dapat markah. So ingat dah perkataan state, perkataan define adalah perkataan yang kamu kena jawab dalam bentuk ayat. Okay, jangan tulis formula je. So next, soalan last untuk 8.1. Consider the following. Kita nak explain. Soalan ni ada 2-3 orang message tanya macam mana nak explain. Sebab tak ada value, tak ada apa. Senang. Kita akan mula dengan lukis graf. So graf kamu adalah seperti graf yang kita lukis macam last week sebab soalan tak bagi data. So kamu tak perlu ada calculation. Soalan tak ada data, soalan hanya bagi equation. So kamu ada oxygen gas, ada ozone. You start off with your graph with the axis. So I have my axis of concentration, jangan tinggal unit. Concentration dalam molar versus time. Disebabkan soalan tak bagi data, so kita tak tahu time dalam unit apa, yang ni boleh tinggal. Kalau nak letak, boleh letak saat, boleh saat lah biasanya. Okay, tak letak pun tak apa kat time sebab soalan tak bagi. Okay, tapi concentration wajib molarity. So we start off with the oxygen. Kalau nak bijak sedikit, alright, kita tengok ratio. Ratio oxygen gas 3, ratio ozon 2. Kita akan tengok apa maksud ratio tu. Walaupun dia tak ada unit, kita boleh agak-agak lah ketinggian dia tu. Always start off your graph with your dotted line. So dotted line, make sure guna pembaris. Make sure dia adalah straight. Dan yang paling penting, label. Dotted line ni sebenarnya apa? Okay. So your dotted line over here adalah time equilibrium. Label. Okay. So that is your first thing after your axis. Second, oxygen gas.
So oksigen gas macam biasa saya akan mula tinggi. Tinggi mana tak kisah sebab dia tak bagi data. So dia akan turun dan dia akan turun agak banyak. Sebab apa dia akan turun agak banyak? Sebab ratio dia 3. Alright, 3 biji oksigen baru dapat 2 biji ozon. So dia akan turun agak banyak dan jangan tinggal label. Bila kamu kata turun, bila kamu kata naik, siapa? Dan biasa sebelum ni kita guna perkataan product reactant. Hari ni dia dah bagi tahu reactant kamu oksigen gas. Tulis oksigen gas. Okay, yang tu. Yang ketiga, alright, selepas your axis, selepas your dotted line, selepas your reactant, yang ketiga adalah produk. So produk kamu akan naik macam biasa daripada kosong dan disebabkan produk kamu sekarang ratio dia 2. Bermakna dia akan naik tapi dia tak akan naik tinggi sangat-sangat sebab 3 biji oksigen baru dapat 2 biji ozon. So dia rendah sikit lah. Betul? So cara dia akan naik, dia still akan naik tapi dia tak akan naik tinggi sangat. Of course, kalau kamu tanya saya, teacher wajib ke fikir macam tu? Tak. Untuk kes ini tak wajib. Janji oksigen turun, ozon naik. Cuma alang-alang saya ajar cara betul lah. Okay? Sebab dia tak bagi data. So, janji dia turun, lepas tu yang ni naik dan label. Wajib label. Jangan guna perkataan reactant product dah. Guna apa yang dia bagi. Jawab soalan. Okay? And curve ini boleh dapat 3 markah. Free. Benda yang paling senang dalam dunia. Okay? Curve ni boleh dapat 3 markah. Make sure kamu label, time equilibrium. Semua benda yang depan mata kamu sekarang kena ada atas kertas kamu. Itu bahasa paling senang. Okay? Tempat yang patut guna pembaris, make sure kamu guna pembaris. That is your straight line. That is your straight line. That is your straight line. Okay? Make sure dia adalah straight. Alright, next yang kita nak tengok. Macam mana nak explain? Selalu budak rasa explain tu susah. Padahal explain tu apa yang kamu lukis. So mula dengan apa yang kamu lukis. Saya mula dengan reactant. So tulislah. Reactant kamu kita mula macam mana? Turun. Selalu saya beritahu reactant kena turun. Tulislah. Concentration of oxygen gas. Boleh guna simbol terus, kita terima. Of course kalau kamu nak tulis concentration, O2 pun boleh. Tulislah. Saya kan malahan. So concentration of O2, square bracket O2, will decrease with time. Apa maksud soalan kat sini adalah kamu kena explain dari awal macam mana sistem tu capai equilibrium. Dan kita tahu dari awal reactant tinggi, produk rendah. So macam mana nak capai keseimbangan adalah reactant kamu kena turun, produk kamu naik. Betul? So bagi tahulah reactant kena turun, produk kena naik dulu. So reactant dah turun. Kedua, produk naik. O3, product will increase with time. Concentration of reactant will decrease with time. Concentration of product will increase with time. So dua benda dah. Satu turun, satu naik. Okay, dan bila dia orang seimbang? Bila dia orang seimbang ada dua benda. Satu benda, kenapa kita mula dengan dotted straight line? Sebab dua-dua benda, your product and your reactant kena capai equilibrium pada masa yang sama. Bila kita kata dia orang seimbang, dia orang kena seimbang pada masa yang sama. Betul? Alright. Therefore, your third point, O2 and O3, your ozone and your oxygen gas will achieve equilibrium. Tak muat. Tulis. Alright. O2 and O3 will achieve equilibrium at the same time. Soalan tak bagi masa. So tulis at the same time dan label time equilibrium. So kita dah bagi tahu dah dalam graf saya, the time EQ adalah masa sistem saya capai equilibrium. Alright? So, tak habis lagi. Tengok apa yang kamu dah cakap. Kamu dah cakap oksigen turun. Kamu dah cakap O3 naik. Kamu dah cakap diorang akan sampai equilibrium pada masa yang sama. Apa lagi yang tak cakap adalah kat belakang. Apa yang berlaku selepas kamu capai equilibrium? Rasa-rasa? Anybody? Selepas capai equilibrium, rasa-rasa point keempat, apa yang akan berlaku? Kenapa flat?
Anybody? One sip of coffee time. Rate of forward equal to rate of reverse. Rate of forward equals to rate of reverse. Tapi graf kamu adalah graf concentration versus time. Tak ada rate. Concentration constant. Concentration siapa constant Zika? O2 and O3. So your last point adalah concentration O2 and concentration O3 remain constant boleh, remain unchanged boleh. Remain constant after, perkataan ni wajib, after achieve equilibrium. Alright, perkataan ni wajib. Sebab dia hanya boleh constant ataupun dia hanya boleh tak berubah selepas dia capai equilibrium. Alright. And that is everything that you need to explain. Alright, macam mana kamu capai equilibrium? Reaction turun, produk naik, so dia capai keseimbangan pada masa bila? Pada masa yang sama. So selepas dia capai keseimbangan, jadi apa? That's it. Okay? Alright. Soalan ni adalah soalan yang di mana kamu tak ada calculation tak? Kamu hanya lukis, kamu hanya explain. Kalau dia ada bagi data, katakan dia bagi data kat sini adalah 1.0 molar, dia turun dapat 0.1 molar. Dan your ayat will be slightly different. Your ayat takkan cakap decrease. Your ayat will be concentration of O2 will decrease from 1.0 molar to 0.1 molar. Okay, kamu masukkan data. Lepas tu kalau produk kamu adalah daripada 0 sampai 0.8 katakan. So ozone will increase from 0 to 0.8 molar. Itu je beza dia. Kalau ada data, kamu tulis data. Kalau tak ada data, kamu bagi tahu dia increase, dia decrease. Make sense? Alright. Kita akan buat soalan yang ada data sebagai penutup chapter ni nanti. Soalan 4 ni saya nak simpan dulu. Alright, very good question. Ni soalan exam. Kalau tak silap saya, soalan ni bila keluar exam 10 ke 12 markah, saya tak ingat sangat. Alright. Tapi obviously kalau kamu tengok, dia hanya minta sketch graph and explain. Okay. And show how the concentration changes. Okay. Soalan dia nampak macam senang. Tapi padahal, logik tak kalau kamu hanya lukis graf? Lukis graf baru 3 markah. Alright, kadang-kadang bila kamu jawab exam, kamu kena tengok soalan yang kamu tengah jawab tu, kat bawah tu dia mesti bagi kurungan berapa markah. Budak ni, soalan ni soalan exam. Soalan ni soalan exam keluar tahun bila saya tak ingat, tapi dia keluar sebagai soalan exam. Dan budak semua majoriti hanya lukis graf. Dan semua dapat graf apa tau? Graf yang kamu lukis tak ikut data dia. Mana boleh? Sebab soalan bagi data. Beza soalan 3 dengan soalan 4, dia bagi value. Alright, dia bagi value. Dan kita dah tengok video part 2, so kita akan masuk video part 2 nanti. Kalau kamu nak masuk sikit, 2 mole and 1 mole were placed in 1.0 liter container at 750 Kelvin. So yang ni, kalau kamu ada tengok video, yang ni is what we call initial. We put into the container for the reaction to happen. Kita ada container, kita masukkan dalam container untuk benda tu berlaku. Yang ni initial. Tapi ayat kat bawah, at equilibrium, 1.5 mole of SO3 formed. Yang ni adalah equilibrium. Nampak? So sekarang kalau kamu nak lukis graf, kamu kena ada initial. Kamu ada initial 2.0 untuk SO2. Tapi initial 2.0 dia nak turun. Turun sampai mana? Nampak? Alright. Lepas tu pacik ni adalah 1.0. So kamu ada 1.0 O2. Dia akan turun. Sekali lagi, dia akan turun. Turun sampai mana? Graf kamu nak sampai mana? So soalan ni bukan hanya soalan sketch. Soalan ni adalah soalan sketch, soalan calculation dan soalan explanation. Alright. So sebab tu markah dia banyak. Alright. So soalan ni saya tak nak bincang dulu sebab dia akan melibatkan ice table yang kita akan tengok nanti. Soalan ni saya nak guna, jangan buang dulu soalan ni. It's a very very good question. Sebab dia melibatkan semua benda yang kita nak bincang kat sini. Okay.
So saya nak guna soalan ni sebagai penutup chapter ni nanti. So simpan Sat. Boleh cuba buat kalau siapa-siapa nak buat. Itulah tips saya. Okay. Dia ada inertia, dia ada equilibrium. So graf kamu adalah graf yang macam kita belajar last week. Dia kena ada inertia, dia kena ada final, dia turun sampai mana and so on. Okay. Very good question. Okay, ni soalan exam ni. So, kita simpan soalan ni. Kita nak masuk kepada your 8.2. So, talking about your 8.2 over here. Sikit je. Teori dia tak banyak. Banyak terus kepada calculation. 8.2 equilibrium constant. My question. Equilibrium constant. Simbol dia apa? Anybody? K. K. Umaira kata K. Simbol dia adalah K. Very good. Dan kita dah tahu, Nita dah dapat dah. K adalah sentiasa produk over reactant. Sentiasa. Okay, takkan berubah. So yang ni adalah your equilibrium constant. Tetapi equilibrium constant saya ada dua jenis. Jenis pertama, Dania. Concentration. Simbol. KC. KC, like Dania say, KC. C kat sini membawa maksud concentration. Danish. Kedua. Pressure. KP. KP. So P kat sini adalah pressure. Alright. Dan benda yang paling penting untuk KC, KP selain daripada formula product versus reactant, alright, adalah kita akan ambil kira what phase. Kita akan ambil kira what phase. Aisyah, KC, kita ambil kira fasa apa? Aisyah. Concentration. Gas. Sahaja. Dengan aqueous. Dengan aqueous. Thank you. Alright, next. Ida, KP? Gas only. Gas only. Yang ini benda antara yang paling penting. Okay. So di sini kalau kamu nampak kita perlukan banyak benda. Kita perlukan fasa. Alright. We need the physical phase. Fasa apa yang kita perlu ambil untuk KC dan KP. Dan juga untuk the product and reactant kita perlukan kehadiran coefficient sebagai power kita. So, apa yang paling penting sebelum kita lukis pula. Sebelum kita tulis KC and KP. Koyum? Koyum? Sebelum tulis KC dan KP. Apa yang kamu kena ada? Sebelum tulis KC dan KP. Tak faham lah. Sebelum kamu tulis KC and KP, kamu perlu ada something supaya kamu boleh tulis KC and KP. And what is that? Tak tahu. Tak tahu. Anybody want to help Koyum? Balance equation. Thank you Mimi dan Kavita. Alright, balance equation. Saya hanya dengar balance equation. Selain daripada balance equation, adakah equation kamu hanya perlu balance? Phase. Phase. Sebelum ni kamu tak pernah kisah tau. Sebelum ni kat SPM lagilah kamu tak kisah kan. Alright, kamu hanya belajar tulis balance equation. Tapi masuk matrik dari chapter pertama saya dah bagi tahu dah. Balance equation kena datang dengan physical phase, balance equation kena datang dengan physical phase. Dan kamu still buat bodoh je dengan aku. Macam biasalah kan. Selagi boleh buat bodoh dengan Miss Wong, selagi itulah kamu buat bodoh dengan aku. Tapi masuk chapter ni, kalau kamu dah start buat soalan, kalau kamu dah start tengok video, kalau kamu dah start menjawab soalan tutorial kamu perasan semua equation yang saya bagi ada phase. Dan kamu kena guna physical phase tu. Betul? Bayangkan sekarang saya bagi satu soalan, tapi saya tak bagi physical phase. Kamu start akan mesej saya, teacher, soalan teacher salah kot. Teacher tertinggal physical phase. Betul? Macam itulah kamu tertinggal physical phase kamu dan saya akan bagi tahu jawapan kamu salah kot. Beza dia adalah saya tak akan mesej dah. Saya pangkal je. Make sense? Alright? Itu beza cikgu dengan budak.
Saya bagi soalan, kamu boleh betulkan soalan kamu. Kamu bagi jawapan, saya tak perlu betulkan jawapan kamu. So nak belagak boleh jadi cikgu. Tak ada, maksud saya kat sini adalah make sure kalau kamu perlu tulis equation kamu kena balance, equation kamu kena ada face. Cakap elok-elok apa tak dengar, cakap kasar apa dengar. Kot sikit. Alright. So, main thing for today, two main thing. One, balance equation. Sama ada soalan bagi atau kamu kena tulis. Balance equation kena datang dengan physical face. Second thing, KC akan ambil kira gas dan aqueous sahaja. KP akan ambil kira gas sahaja. Alright, dua benda tu yang antara penting. Dan benda ketiga yang kamu suka tinggal adalah power is the coefficient. Sebab tu dia kena ada balance dan phases. Okay, tiga benda yang kamu kena ingat setiap kali kamu tulis KC, KP. Sebab keluar soalan ni, tak kisah soalan ni adalah apa, kamu tak boleh jawab, baca tak faham apa, kamu tak boleh tinggal soalan tu kosong. Wajib tulis KC, KP sebab mesti dapat 1 markah. Alright. So kalau keluar soalan, bukan kalau, soalan ni mesti akan keluar. Keluar soalan ni dan kamu tak faham apa, tak boleh jawab ni, tak boleh. Alright. Tapi saya tak nak siapa-siapa budak saya dapat kosong. At least paling cikai yang kena tulis KC, KP. Alright. Tapi budak saya pandai semua. Dia orang mesti jawabnya, saya tahu. Saya confident. Saya confident. Budak saya yang tak confident. So, disebabkan physical phase saya sangat penting di sini, therefore kamu ada keadaan homogeneous dengan heterogeneous. So homogeneous dengan heterogeneous agak senang. Homogeneous adalah same phases. Alright, heterogeneous adalah different phases. So kita akan tengok soalan straight away. Different phases kat sini adalah sama ada solid, liquid, aqueous, gas. Mana-mana satu ada mixture, ada more than one, dia adalah heterogeneous terus. Okay. So kita akan tengok soalan 2 terus dengan KCKP. So for this one, homogeneous atau heterogeneous for this question. Alright, first person, Ain Ashila. Homogeneous sebab apa Ain? Sebab phase dia sama. Sebab phase dia semua sama, which is gas. Alright, which is gas. And saya nak KC. First, untuk soalan ni saya tunjuk. KC yang paling betul, bracket kena betul. Dan forever product versus reactant, that is my product. So my product adalah bracket square POCl3 to the power of 2. Tutup bracket to the power of 2 sebab coefficient 2. So, semua orang kena guna square bracket. Over reactant. So, reactant saya PCl3 sama. Square bracket PCl3. Tutup square bracket to the power of 2. Again, to the power of 2 because of the coefficient 2. Next, oxygen. Square bracket O2 to the power of 1. So, bila kamu tengok, bila kamu tulis KCKP, ada dua benda kamu kena check. Bracket jenis apa, kuasa berapa. Okay. So kuasa satu tak payah tulis lah, malu pula kan. Dan matematiknya adalah antara diorang adalah darab. Antara diorang adalah darab. Tak perlu letak darab tapi kita tahu matematiknya antara diorang adalah darab. Okay. So that is your KC. KC paling utama square bracket. Next saya ada KP. KP untuk saya kat sini adalah kita still ambil kira semua sebab macam Ain cakap semua ni adalah gas. So kita akan ambil kira semua gas ni. KP hanya ambil kira gas. Cara nak tulis. Round bracket. Partial pressure. P besar. POCl3 kecil di bawah. Tutup round bracket. Kuasa 2. That is your partial pressure of POCl3 product. Over round bracket, partial pressure PCl3. Duduk bawah tau, kecil duduk bawah. Kuasa 2. PO2 duduk bawah, kuasa 1. That is your KCKP. Satu round bracket, satu square bracket. Jangan guna bracket suka hati. Okay, jangan guna bracket suka hati. Sebelum ni kamu tak pernah kisah bracket dia macam mana. Tapi kat sini saya sangat kisah. Okay.
Jangan tinggal kuasa, make sure equation kamu balance, make sure ambil coefficient letak sebagai kuasa. Okay, ya. Senang je. Semua benda ni senang. Tapi careless kamu adalah satu-satunya benda yang lagi teruk daripada COVID-19. Tak ada siapa gelak. Fine, bye, tak apa. Alright, next question. Next question kat sini. Ain Najihah. Homo Heterogeneous. heterogeneous sebab Ada different phase. different phase kamu adalah Solid and gas. solid and gas. So kalau kamu tengok saya ada kehadiran solid and gas kat sini. Okay? Dan first one saya nak KC. Ain seorang lagi? Oh, Ain sila dah jawab. Zatasha? KC saya? CO2 Concentration CO2. over concentration of CO. Over concentration of CO. Zatasha, kenapa tak ambil Fe dengan FeO? Sebab KC ambil equals dengan gas je. Betul. So jumpa solid dengan liquid lain kali kelas, jumpa solid dengan liquid dalam exam, pangkal je siap-siap. Ketat exam tu hang dah bayar dah, conteng je. Alright, pangkal je, kita tahu kita takkan guna. Pangkal je. So, next saya nak KP saya. Hakim? Hakim? P CO2 partial pressure CO2 over partial pressure CO. Kuasa? Sebab? Satu-satu. Sebab dia satu. Sebab dia mol dia satu. Sebab stoichiometry dia satu. Alright, coefficient dia satu. Thank you. That is your KC, that is your KP. Di mana KC dengan KP kamu lebih kurang sama sebab yang kita ambil adalah gas dan gas. Gas kita ambil kira dalam KC, kita ambil kira dalam KP. So senanglah. Next question kat sini. Saya ada yang Roman 3. Roman 3, heterogeneous atau homogeneous? Hayati? Heterogeneous. Heterogeneous sebab? Different phase. Phases different saya ada siapa? Equation aqueous dengan solid. Aqueous dengan solid. Yang mana kita ambil kira dan mana kita tak ambil kira? Kita ambil aqueous. Kita ambil aqueous. Solid. Solid kita ambil? Tak. Pangkal siap-siap. Okay. Ikin, KC saya? Fe3 plus over Ag plus darab dengan Fe2 plus. Thank you. Semua kuasa satu. Okay. Semua kuasa kat satu kat sini sebab stoichiometry adalah satu. Dan Ag solid kita tak ambil kira. Alright, last but not least. Theo, KP? PFE3 plus. PFE3 plus. Over. PAG plus. Dengan PFE2 plus. Class? Yes, no? KP tak boleh. KP tak ada. Yes. Alright, Tak ada gas. Danish orang pertama jawab. Danish kata KP tak boleh. Danish, kenapa KP tak boleh? Sebab tak ada gas. Sebab tak ada gas. Dengan kata lain, KP kat sini tak ada. So, jangan tak jawab weh. Jawablah KP
tak ada. Ataupun no KP. Tulislah sebab soalan memang minta KC dan KP. So jangan tinggal kosong. So jawablah KP tak ada. Kalau soalan minta kenapa tak ada, why tak ada? Because no gaseous state. Alright. Theo, tengok betul-betul. Setiap kali nak tulis KC, KP, kamu kena check face dia. Setiap kali nak tulis KC, KP, kena check 3 benda. Fasa, produk siapa, kuasa berapa. Okay. Produk, kuasa, concentration or pressure. Yang tu kena check. Okay, yang tu kena check. So, tak ada because no gaseous state. Thank you. So, semua boleh buat dah rasanya. Next, saya ada solid, saya ada liquid, saya ada gas, saya ada aqueous. Obviously, saya ada heterogeneous. Kat sini. Alright. Dan my gas kita tak ambil kira. My solid kita tak ambil kira, my liquid kita tak ambil kira, solid kita tak ambil kira. Kita hanya ambil kira gas tersebut. So my KP, my KC over here will be H2 to the power of 4 untuk produk. Reactant tak ada siapa kita ambil kira. Reactant tak ada siapa kita ambil kira. Alright? So that is your KC. And then your KP pun sama. Kita hanya ambil kira gas sebab dia adalah gas. So produk yang kita ambil kira hanya yang ni. So KP teacher pun adalah P H2 kuasa 4. Kuasa 4 jangan tinggal. Okay? Setuju dengan jawapan saya? So, sebelum kita masuk soalan calculation, one more extra question. What happen kalau equation teacher adalah this one? I want KC, KP. I want KC, KP. 30 seconds. Yeah. Okay, anybody want to try the answer? What would be your KC? Mimi? Concentration of NaCl over concentration of Na plus and concentration of Cl minus. Mimi, lain kali kalau saya bagi soalan ekstra, saya tak bagi soalan senang. Anybody want to try that luck again? Casey? Semua setuju dengan jawapan Mimi? Tak. 1 1 per Na plus darab Cl minus. 1 per Na plus darab Cl minus. Okay. Saya ada 2 jawapan kat sini and obviously jawapan siapa betul? Azman. Alright. Thank you. Dennis, So- Dennis. Ya, betul tu. Apa kalau panggil nama Miswa tak pernah kuat macam ni. Okay. So, Casey kat sini salah. Mimi, solid. Macam saya cakap, benda ni senang. Tapi kamu suka buat careless. Okay. Ni tak habis kelas 1 jam lagi, tak habis. Baru saya duk peringat kamu duk buat careless tak berhenti. Macam tu lah kamu. Okay, saja nak bagi hati aku sakit. So, dia solid kat sini. Bila dia solid, Casey always remember, Casey saya hanya nak ambil kira gas dengan aqueous. Sebab tu kalau dalam exam, jumpa solid, jumpa liquid, pangkal siap-siap. Pangkal je, letak je pangkal kat situ. Bagi tahu kat diri kamu, saya tak nak guna benda ni. Dan bila saya tak nak guna benda ni, boleh tak letak kosong? Saya tak boleh letak kosong. Bila kita kata solid liquid, kita tak guna. Solid liquid kita ignore. Alright? Kenapa kita ignore? Bukan sebab kita tak suka kat dia. Sebab concentration dia constant.
Alright, sebab concentration solid dengan liquid adalah constant. Saya bagi contoh yang sangat senang. Solid. Kamu beli sebuk Nescafe. Kamu beli sebuk Nescafe kat Tesco dengan beli sebuk Nescafe kat Giant. Sebuk Nescafe yang kamu beli tu sama tak? Sama je kan? Sama. Alright, harga je lain weh. Alright. Kamu beli sebuk tu sama je. Sebab tu concentration solid sama. Alright, sebab tu kamu tak masukkan dia. Tapi adakah bermakna dia tak ada concentration? Dia ada concentration. Cuma concentration dia tak berubah. Sama macam liquid. Kalau saya beli sirap pekat dalam botol kaca tu. Saya beli sirap pekat dalam botol kaca dengan kat Tesco dengan kat Giant. Sama je kepekatan dia. Alright? So, kalau concentration liquid and solid dia adalah constant, tak bermakna dia kosong. Kita jadikan constant tu 1. So, jangan letak kosong. Bila letak kosong, dia jadi math error. So, dia jadi 1 per apa yang kamu nak letak. Sama macam soalan tadi. Soalan tadi, reactant kita tak ambil kira langsung. Solid, liquid kita tak ambil kira. Alright? So, kalau kamu tulis kat sini per 1, kamu tulis kat sini per 1. Betul? Cuma kenapa tadi saya tak letak per 1? Sebab matematik, kalau apa-apa bahagi 1, dia dapat balik orang tu. Sebab tu kita tak perlu letak. Alright? Tak bermakna salah. Kalau kamu letak, tak salah. Okay? Kalau kamu letak, tak salah. So, bear that in mind. Kalau dalam keadaan solid liquid wujud di semua reactant atau di semua produk. Bahagian reactant semua solid liquid. Bahagian produk semua solid liquid. Tak bermakna dia kosong. Dia bermakna 1. Alright? Matematik 1 dengan kosong membawa beza yang sangat-sangat banyak. Okay? So, dia adalah 1 per your reactant. Ataupun produk per 1. Okay? Make sense? Benda yang apply untuk KP pun sama ya. Kalau saya ubah lah, katakan saya ubah yang ni gas, saya ubah yang ni gas. Dan your KP pun akan jadi sama lah. Your KP will be 1 over partial pressure Na plus dengan 1 over partial pressure Cl minus. Sama lah. Kalau gas pun sama je. Okay? Alright. Question? Boleh? Okay. Kalau boleh, kita nak masuk kepada soalan, 2-3 soalan yang senang dulu. Okay, so first and foremost, saya ada soalan 2 kat sini, soalan calculation. Kita nak buat soalan senang dulu, soalan ni set. Soalan saya, dah kira belum? Dah buat tutor belum? Dah, kalau dah, kita buat. Kalau belum, saya malas nak tunggu. At equilibrium, dia dah bagi tahu dah, sekarang saya duduk kat equilibrium. They are 2.5 mole of SO2. Saya ada 1.35 mole of O2. Saya ada 8.7 mole of SO3 present in a 12 liter flask. Calculate the Kc of the reaction. Soalan minta Kc. Value yang dia bagi sekarang semua pada equilibrium. Sebelum saya lupa, saya nak ingatkan. Nama benda-benda ni kita panggil equilibrium constant of concentration, equilibrium constant of pressure. So dia adalah equilibrium constant. Constant yang duduk pada equilibrium. Dengan kata lain, value yang boleh masuk pada Kc mesti adalah equilibrium, value yang masuk pada Kp mesti adalah value yang sudah mencapai keseimbangan. Yang dah duduk pada equilibrium baru boleh masuk dalam equilibrium constant. So, soalan saya kat sini, at equilibrium, saya ada banyak ni, saya ada banyak ni, saya ada banyak ni. Soalan minta Kc. So, kita tahu Kc bermakna concentration. Bila concentration bermakna kita akan ambil kira fasa apa, Koyo? Gas dengan aqueous. Alright. So, check your equation. Check your equation. Equation teacher. Sini. Kc, Koyong kata kita akan ambil gas dengan aqueous. Check. Ada tak benda yang kita tak nak? Gas, gas, gas. Okay, fine. Kita ambil semua. Alright. So, next over here, Kc bermakna. Kc adalah benda yang kita nak cari. Kc is something that we are looking for. Kc concentration. So, semua yang saya ada kena tukar dalam bentuk concentration. So, keluarkan dulu data yang soalan bagi. Soalan bagi number of mole equilibrium, cara label. Cara nak tulis. Number of mole equilibrium SO2.
sama dengan 2.5 mole. Number of mole equilibrium O2 sama dengan 1.35 times 10 to the power of negative 5. Keluarkan, itu cara kita label. Next, number of mole equilibrium untuk SO3 sama dengan 8.7 mole. Alright, macam mana nak tukar kepada concentration daripada number of mole? Number of mole per volume of solution. Number of mole per volume of solution. Kalau kamu ingat molarity, sikit, very quick. Molarity adalah number of mole over volume of solution in liter. So saya dah ada volume of solution sekarang 12 liter. Alright, 12 liter. So boleh guna terus. Tukar semua number of mole kepada concentration. Cara label sekali lagi. Concentration SO2 at equilibrium. Alright, sebab kita akan ada keadaan yang berbeza nanti. So cara label sangat penting. Equals to 2.5 mole over 12 liter. So dapat berapa? Concentration O2 at equilibrium equals to 1.35 darab 10 kuasa negatif 5 over 12 liter. Sama concentration. Miss, Ya. soalan dalam buku KP. KC. Saya lupa nak beritahu. KC. Okay. KC. Kita tak belajar macam mana nak tukar. Kita boleh tukar KC kepada KP. Tapi dalam silibus kamu, kita tak perlu belajar. So, saya tak nak ajar. Okay. So, ubah soalan tu jadi KC. Sorry. Saya tak perasan. So, tekan kalkulator kamu. Tukar semua kepada concentration. Alright. Zatasha macam dah siap? Zatasha, concentration SO2? 0.2083 mol per liter. Oksigen? Satu 1.125 kuasa 10 negatif 6. Molar. SO3? 0.725 molar. Okay. So, semua ni sekarang adalah concentration at equilibrium. Concentration at equilibrium. Alright, so cara kamu label sangat penting. Semua ni akan dapat makalah sebab kamu yang kira. So, next thing soalan minta KC. So, when the question asks for KC, first and foremost, formula. Formula akan jadi markah pertama kamu dalam calculation KC. So, KC untuk soalan ni, Umairah, what would be your KC formula? Concentration of SO3 coefficient of 2, Power of 2. power of 2 per concentration of SO2 power of 2 times concentration of O2 Power? 1. 1. Thank you. And then, so that is your KC. That is the concentration at equilibrium yang kamu semua dah kira. So, kerja kamu sekarang adalah masuk dalam tu dan juga tekan calculator dengan betul. Dan bila soalan ni, chapter ni kita bermain dengan banyak value. So, masalah careless tu wujudlah. Okay, satu-satunya benda yang lagi teruk, yang menjangkit lagi teruk daripada COVID adalah careless anda. Yang anda duk quarantine kat rumah, tak jumpa kawan pun boleh merebak. Tu paling hebat. Okay. So make sure tengok value betul-betul. Make sure ambil orang yang betul. Jangan tinggal kuasa. Okay. Substitute that in. You have your SO3. Tengok betul-betul siapa SO3. Siapa SO2. Alright.
So be very very careful bila kamu substitute value. Chapter ni tak susah, tapi careless chapter ni memang melampau-lampau. Okay? So tekan calculator kamu and you should get your answer. Semua masih tengah pegang kalkulator, tak ada. Ida macam dah siap. Ida jawapan? 1,078,245.56. Okay, Betul. betul kot. Ada jawapan lain? Semua nampak sama? Aisyah? Sama. Sama. Alright. Be very careful when you press your calculator. Make sure bracket semua kena ada. Untuk chapter ni, semua soalan yang kita bincang, saya tak bagi jawapan akhir. So, sila tekan calculator sendiri. Dan untuk tips, jawapan ni adalah 10 kuasa 7. Dan jawapan Ida betul. 1.0768 times 10 to the power of 7. That is your answer. Okay. And bila soalan minta KCKP, tak perlu ada unit. Bila soalan minta KCKP, tak perlu ada unit. Okay? Kalau kamu tanya saya, KCKP ada unit tak? Ada. Tapi KCKP unit dia cerewet. Dia kena buat sendiri. So dalam silibus kamu, kamu tak perlu belajar macam mana nak derive unit dia. So jangan gatal, jangan letak unit. Okay? So jawapan kamu kita terima sebagai jawapan sahaja. Okay. Next. Ada 5 minit lagi sebelum kelas saya berakhir. Kita tak nak bincang soalan lain, kita nak baca soalan lain. Okay? So soalan ni kamu nampak dia at equilibrium. Soalan yang akan datang pun kamu nampak the partial pressure of, tak perlu buat lah. Tengok soalan je. The partial pressure of PCl3, O2, POCl3 at equilibrium. So dengan kata lain, value-value yang dia bagi sekarang, kita dah tahu dia duduk pada equilibrium. Dengan kata lain, saya boleh masuk value ni terus dalam KP. Okay, setuju? Soalan yang lain, sama. Nitrogen dioxide dimerized according to the equation at equilibrium. Partial pressure in the container is 0.15. Calculate the partial pressure in the mixture. So yang ni pun dah duduk dalam equilibrium. Saya boleh masuk terus dalam KP. Sebab value tu dah duduk dalam equilibrium. Soalan seterusnya. Given the equilibrium constant H2, this much HI. Given the equilibrium concentration. Sekali lagi, value-value ni adalah value-value yang dah duduk dalam equilibrium. Berbanding soalan ni. Saya randomly je tahu ambil mana-mana soalan yang saya berkenan. Okay? This one. Okay? Berbanding soalan ni. Kita baca sikit soalan ni. Nitrosyl, bromide, bla 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 bla. Equation dia dah bagi. 1.68 mole. 1.68 mole sample of NOBr is placed in a 5 liter flask at 25 degrees Celsius. Hanya ayat ni. Soalan saya, adakah 1.86 mole duduk pada equilibrium? Tak. Kalau kamu baca soalan, kamu perasan 1.86 ni tak duduk pada equilibrium. 1.86 ni sebenarnya adalah something kita panggil initial. Sebab apa? Ayat dia is placed. 1.86 mole masuk dalam satu kontainer 5 liter. Untuk mula reaction tu, kita masuk dalam tu untuk reaction tu bermula. So dia bukan equilibrium, dia tak sampai equilibrium lagi. Dia initial. Alright? Calculate the mixture at equilibrium that 0.164 mole of NO is present. Analysis of the mixture at equilibrium dapat banyak ni. So yang ni adalah equilibrium. So kamu ada dua value pada dua keadaan. Satu sebelum equilibrium, satu pada equilibrium. Satu pada awal eksperimen, satu selepas eksperimen tu capai equilibrium. Okay, dua keadaan. Contoh soalan satu lagi.
A system was charged with NOCl gas when the concentration reached 0.4 mole per liter. The temperature of the system increased to, and it was allowed to reach equilibrium according to the equation. At equilibrium, the concentration was this much. Saya ada dua value. 1,0.4, 1,0.025. So, a system was charged with gas until its concentration reached 0.4. Ayat pertama ni, tak ada perkataan equilibrium, tak mention pasal equilibrium, bermakna initial. Saya charge concentration dia, saya produce concentration dia sampai 0.4. Lepas tu saya masuk dalam sistem. A system was charged with this much. So saya mula sistem saya dengan concentration banyak ni. Lepas tu saya biarkan dia, I was allowed to reach equilibrium. Saya biarkan sistem tu untuk capai equilibrium. So dengan kata lain, yang ni adalah sebelum equilibrium. Alright? So lepas tu saya biarkan dia capai equilibrium, and at equilibrium, benda ni adalah at equilibrium. Pada equilibrium saya dapat berapa? So contoh 3 soalan yang saya bagi dengan contoh sebelum tu adalah beza dia, saya ada kehadiran initial. Betul? Sebab tu kamu wujud satu benda kita panggil ice table. And apa tu ice table? Bila masa nak guna ice table? Ice table adalah initial, change dan juga equilibrium. Alright? Bila masa nak guna ice table? Dua keadaan, sama ada dia tanya pasal initial, dia bagi equilibrium. Saya bagi equilibrium. Alright, saya dah bagi tahu dah equilibrium saya berapa. Tapi saya tanya, so pada awal tadi saya letak banyak mana? So dia sebut pasal initial, kena guna ice table. Keadaan kedua, dia bagi initial. Dia dah bagi tahu dah awal-awal. Oh, saya buat eksperimen ni, saya masuk banyak mana? Saya masuk banyak mana? Lepas tu dia tanya pasal equilibrium. Saya mula dengan 1 molar. So pada equilibrium saya dapat berapa? Okay. And that is the keadaan yang kita akan guna ice table. Dan yang paling penting, soalan dalam exam paling penting, saya baca soalan, perlu ice table atau tak perlu ice table? Kena baca ayat tu betul-betul, kamu kena tengok value yang dia bagi adalah apa. Kalau value yang dia bagi semua pasal equilibrium, tak mention langsung, tak cerita langsung pada initial, tak cerita langsung pada at the beginning of experiment, tak cerita langsung experiment started at what. Tak cerita langsung benda tu. Dan tak perlu ice table. Sebab semua benda kat equilibrium. Guna KCKP je lah. Betul? Alright? Tapi kalau soalan ada tanya atau soalan bagi pasal initial, pasal I started the experiment, at the beginning of experiment, saya ada perkataan-perkataan macam tu. Dan ice table kena ada. Alright? Dan ice table kena ada. Make sense? Cerita nak guna ice table, apa tu ice table, macam mana nak buat ice table ada dalam video. Dan yang paling penting dalam ice table, kamu akan ada isu matematik kat sini. Oh. Quadratic. Dan quadratic tu masalah dunia lah. Boleh kembangkan quadratic, macam mana nak solve your x square, x and so on, macam mana nak dapat your x1, x2, x1, x2, siapa yang nak dipilih, siapa yang kita akan ambil, sila tengok video tu dengan betul. Bukan tengok sayang, you won't be good in calculation by looking at it. You'll be good in calculation when you're doing it. Saya ada 4 example dalam YouTube saya. Dan saya perasan saya ada salah kira. So, buat balik 4 example tu. Okay? Buat, jangan tengok, buat. Bila kamu buat, kamu akan nampak. Okay? So, esok, bukan esok, hari Jumaat, kamu ada masa yang panjang, hari Jumaat, kita akan fokus untuk jawab semua soalan tutorial kamu ni. Okay? Boleh? So, kamu kena, first thing bukan macam mana nak guna ice table. First thing adalah perlu guna ice table atau tak perlu guna ice table. Yang tu yang penting. So, baca soalan, kamu kena detect value kamu tu apa. Tu benda pertama. Benda kedua, baru jawab soalan. Okay?
Question? Question? Tak ada apa? Alright, it's all about calculation. Make sure you do your calculation very, very well. Kira betul-betul. Alright, definitely bukan salah kamu. Salah Casio sebab dia tak touch screen. Alright, siapa nak guna button lagi time ni kan? So, definitely bukan salah kamu. Sama ada salah Casio atau salah Miss Wong tak ajar tekan calculator lah. So, sila tekan dengan betul. Okay? Alright, boleh? And this chapter is one of the easiest chapter tapi bagi markah banyak. Setiap benda yang kamu kira dapat markah. So sila kira dengan betul. Okay? Alright. And kalau tak ada apa, that's it for today. I'll see you on Friday with all question answered. Okay? Thank you. Have a good day. Thank you, Miss Wong. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, guys. Thank you.